Selamat Hari Malaysia 16 September. Sempena Hari Malaysia ni. Jadi saya berada di Taman Ekorimba Bukit Batu Lebah. Okey. Jadi saya perkenalkan diri saya. Saya Sahaja Perdana Awam Mat Razwan bin Abdul Razak, APM Unit Selanda, dan juga mantan boleh cakap mantan guide Taman Ekorimba Bukit Batu Lebah. Jadi program untuk hari ini adalah program Eco Experience. Bersama saya ada juga wakil daripada BVP, Puan Aspariana. Lepas tu ada kru-kru sikit kan. Kru-kru Ramdan ada, Ismail ada, Miza, Malon pula, sorry Hakim. Okey. Jadi experience ni kita just pergi ke kawasan Bukit Batu Lebah. Sorry, Bukit Batu 3. Bukit Batu 3 sahaja. Tapi kita tak full track. Okey, jadi kita cuma pergi kawasan Lost World atas pentasik ni. Kemudian kita pergi ke Batu Buaya. Dia tak ada kat sini lah. Kat sini. Dia lebih kurang macam tu lah. Sebelum saya meneruskan FPDC kita ataupun program ni, program Ritual Eco Experience, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak penganjur seperti Perhutanan Melaka, daripada pengarahnya Encik Khairun Nizam bin Abdul Karim. Okey, BVP Cik Syarif bin Basirun Motek, dikenali sebagai Mr. J. Juga Benz Baju Services Encik Nick Zaiman. Memang diorang ni mantap bila digabungkan. Okey, jadi kita kena tengok program ni sampai habis. Sebab apa? Kita ada 10 hadiah misteri daripada 10 soalan yang akan diutarakan. Saya cerita sikit pasal soalan-soalan tu. Soalan-soalan tu jawapannya ada pada saya. Okey, daripada apa yang saya bercakap ni, ada jawapan dia kat situ. Contoh tak payahlah kot kan. Jadi saya continue kepada track kita tadi lah. Okay, daripada sini saya akan masuk ke sawit. Sawit tu saya tak buat rakaman lah di sawit. Rakaman. Bukan, saya tak buat video. Okey, kemudian saya akan terus pergi ke CP1 di atas ni. Okey, kemudian saya akan pergi ke cave. Dia ada gua. Dia turun kat kawasan sini. Ada gua dan saya masuk gua. Gua ni dah lama kita tak buka. Dah 2 tahun lebih macam tu. Sebab apa? PKP lah. 2 tahun, saya ingat 2 tahun. Ada dah hampir 2 tahun. Jadi itu yang best tu. Cerita sikit pasal Taman Eco River Bukit Batu Lebah. Taman Eco River ni kawasan dia lebih kurang dalam 108 hektar. Ni bukan hutan tau, hutan ni luas lagi. Okey, ni kawasan ni je. Okey, dapat. Okey, diuruskan oleh perhutanan sekarang ni. Okey, dia macam-macam program ada kat sini. Sebab apa? Sebab apa Bukit Batu Lebah ni dah makin meletup kata orang. Okey, dia ada yang menarik kat sini. Contoh dia, kita boleh selain daripada hiking, kita boleh masuk dalam gua. Explore gua kat sini. Kalau yang saya dah masuk lebih 20 jenis gua, bukan jenis lah, buah gua. Macam-macam gua yang ada. Ada yang gua tu dia punya serangga yang unik lah. Serangga yang unik. Kalau yang peminat-peminat serangga tu kan, boleh datang ke Taman Eco Rimba Bukit Batu Lebah. Kita boleh tengok lipan yang kaki dia panjang, spider web yang ada macam ada web lah. Ada web pada spider. Itu memang lawa siapa-siapa yang minat serangga. Ada apa lagi? Cengkerik yang bersaiz kaki panjang. Ada spider yang jarang kita boleh jumpa dalam gua. Okey, rock gecko, cicak batu. Okey, lepas tu apa lagi? Antara lain bukan tu je, bukan itu sahaja untuk promosi untuk promosi. Bukan kita nak explore hutan saja. Aktiviti kampung pun ada. Ikut pelonjongan. Kita boleh buat aktiviti kampung seperti belajar cara buat kuih bakar, lepas tu menggagau ikan keli, tangkap ikan keli tangkap keli, lepas ikan keli tangkap. Lepas tu ada lagi industri kecil seperti rempah, yang ada kat sini. Nak rasa menuai getah pun tak ada masalah, boleh datang kat sini, kita boleh bagi rasa menuai getah. Cuma yang tak ada kat sini padi. Kalau dulu kat sini padi. Tapi padi dah tak ada. Itu yang sedikit tentang
Bukit Batu Lebah dan program selain daripada program aktiviti outdoor. Okey. Kat tu dulu kot. Kita berjalan-jalan, kita kenal lagi kawasan yang ada apa yang di dalam ni yang patut kita tahu. Okey, jom. Let's go. Okay, jadi tadi program ni virtual eco experience ni kita pergi ke Bukit Batu Tiga. Okey. Puncak yang tertinggi di Taman Eco Rimba Bukit Batu Lebah adalah Bukit Batu Lebah. Ketinggian lebih kurang 431 meter aras laut. Dia antara puncak yang tinggi di Melaka selepas Bukit Gapis atau dikenali sebagai Gunung Melaka. Banyak lagi pokok-pokok yang kita boleh tengok. Boleh tengok keliling, banyak lagi pokok-pokok. Saya nak memperkenalkan sejenis pokok yang patut anda tahu. Okey. Jadi saya rasa itu orang nak tahu kan, pokok kebangsaan. Kalau bunga kebangsaan adalah bunga raya, betul? Sekarang ni saya nak tanya, ada yang tahu pokok kebangsaan? Confirm tak tahu kan? Jadi kita pertama saya kongsikan pokok kebangsaan. Apa dia agak-agak? Tak tahu kan? Okey, pokok kebangsaan adalah pokok merbau. Sebenarnya saya nak tunjuk pokok merbau tu lah. Pokok merbau. Boleh kenal. Kenapa pokok merbau? Kenapa pokok merbau dipilih sebagai pokok kebangsaan? Biasanya mesti ada sebab, betul? Okey, ni kita boleh tengok pokok merbau. Okey, ini adalah pokok merbau. Ni bukan yang kecil ni yang merbau ni. Ni. Okey. Pokok merbau boleh tengok sampai ke atas. Okey. Kenapa? Sebab dia cukup keras. Ni. Itu sebab dia dipilih sebagai pokok kebangsaan Malaysia. Okey. Okey, jom. Kita dah boleh bergerak ke lokasi ataupun CP1 yang kita nak pergi. Kat sana nanti saya akan kongsi lagi beberapa jenis pokok, herba dan sebagainya. Let's go. Sini, kau tu nak atas. Betul sudah mesti itu yang muka kita.
nak ni ikut. Boleh nak akal sana sini. Apa tu? Okey. Oh, mak kau. Okey, jadi ni. Ini bukan saja dekat dalam hutan, pada pokok sawit pun ada. Ni akar risdong. Okey, ni akar dia. Untuk buat perubatan tradisional. Ni akar ni kita potong, jemur kering. Sama ada kita gosok dengan batu, sapu kat hidung, ataupun kita bakar, sedut asap. Kan? Tapi saya cadangkan kita just ambil ni, jemur kering, asah pada batu ke lesung batu kan, isi sapu dekat hidung. Ni akar risdong. Okey, jom. Dia akan arahan ke sana. Tak boleh jawab. Jadi batu ni masih penuh. Lagi penuh kita makan tahu. Ni ya. Okey, yang ni buah sawit yang dah masak. Okey, apa yang kita boleh buat dengan buah sawit yang dah masak macam ni? Okey, dulu orang kampung yang daripada nelayan kan, buah ni dia orang boleh buat kuih tau. Dia buat kuih. Kalau Pantai Timur panggil kol lah. Apa Koleh kacang. Bukan koleh kacang, koleh sawit. Koleh lah nama dia. Apa nama koleh dia macam apa koleh juga ke? Kan? Lepas tu yang ni kalau untuk survivor ni kita boleh makan je. Jadi masalah dia rasa lemak-lemak. Cuma lemak dia tambah banyak kalau kita boleh tengok kat sini tu ada minyak nampak minyak dia. Tapi rasa dia memang sedap Kalau untuk survivor, ini benda yang kita boleh makan. Lepas tu mulut kita jadi macam ni. Macam makan sirih. Macam makan sirih. Sebab minyak dia. Tapi best. Hidup bukan untuk makan, makan untuk hidup. Bye. Sekarang ni kita berada di CP1 Bukit Batu Putih yang terletak di Taman Ekorimba Bukit Batu Lebah. Untuk makluman, tuan-tuan dan puan-puan semua, Melaka merupakan negeri pelancongan, destinasi pelancongan yang amat terkenal di Malaysia maupun di dunia. Kita di Melaka mempunyai lebih daripada 767 produk pelancongan yang kita kategorikan di bawah 14 subsektor pelancongan. Dan salah satunya adalah subsektor pelancongan Eco yang banyak sekali di kawasan daerah Jasin dan Alur Gajah, iaitu Taman Ekorimba Bukit Batu Lebah. Dan ini salah satu lokasi di mana CP1 kita perlu mendaki ke Bukit Batu Putih. Jadi untuk Melaka sendiri, kita memperkenalkan tagline Relax at Melaka dan Melaka is the place to be. So untuk makluman semua, seperti yang kita sedia maklum, melawat Melaka berarti melawat Malaysia. Kalau di Malaysia, kita menggunakan tagline Malaysia is truly Asia. Jadi untuk tahu yang lebih lanjut berkenaan pelancongan Eco, saya ada Ramdan, kita punya pelajar praktikal. Okay, hai, saya Ramdan. Jadi saya bagi tahu berkenaan dengan eko pelancongan lah, disebabkan kita berada dalam sektor eko pelancongan. Okay, untuk maksud eko pelancongan tu saja, seperti yang anda tahu, pelancongan tu dah sasar kita mengembara ataupun kita melancong di suatu tempat. Tapi untuk perkataan eko tu saja, kita menggunakan tempat tu tanpa kita merosakkan tempat tu. So jadinya maksudnya kita melancong tanpa kita merosakkan alam semula jadi yang ada di Taman Ekorimba Bukit Batu Lebah lah salah satunya. Yes. Kita sebagai rakyat Malaysia ataupun seluruh masyarakat dunia, kita perlu memelihara ekosistem dan alam semula jadi kerana ini adalah khazanah kita untuk masa depan. Jadi kalau pelancongan Eco, selain daripada Taman Ekorimba Bukit Batu Lebah, kita juga mempunyai banyak lagi hutan-hutan yang di Melaka, seperti kita ada di mana? Taman Foreste, Botanikal. Taman Botanikal, iaitu salah satu tempat namanya Foreste lah. Ada Taman Batu Putih,
Kita Banyak. ada hutan rekreasi Tanjung Tuan, kita ada hutan rekreasi Sungai Udang, kita ada banyak lagi. Kita ada juga Bukit Gapis iaitu yang terkenal sebagai Gunung Melaka. Itu juga merupakan salah satu produk pelancongan baru di Melaka. Jadi di luar sana nanti kalau dah boleh rentas negeri, datang ke Melaka dan of course kena datang di sini Taman Eco Rimba Bukit Batu Lebah. Alright. Jom kita berdaki lagi. Jom. Malan ambil kanan terus. Ni, ambil kanan. Bawah. Atas tu juga. Saya ni adalah Dama. Dama ni kalau dulu dia memang ada harga lah. Okey, Dama ni terjadi daripada kayu. Dulu Dama ni memang ada harga. Untuk apa? Dia digunakan untuk buat gam, sampan ataupun bot nelayan yang kayu. Kayu untuk tampal bocor. Okey. Cara dia rebus, cair kemudian tampal. Okey, dia kadang-kadang bau asap kemian juga. Boleh juga buat sebagai halau serangga yang urung kita. Kalau kita tengok, kalau kita bakar, dia akan kita bakar, kemudian kita padamkan. Asap dia ni boleh juga kita gunakan untuk halau serangga seperti nyamuk ke, unggas ke kan. Ni Dama, ni Dama untuk kegunaan tampal sampan yang bocor, sampan ataupun bot nelayan. Bot nelayan pun kadang-kadang digunakan juga. Dia rebus, cairkan, kemudian dia selet sapu pada bahagian-bahagian yang bocor, sampan. Okey, mungkin kita boleh guna juga kat rumah ni. Mungkin dulu juga digunakan untuk tampal dinding kayu kat rumah yang ada pecah kan. Okey, Dama yang terjadi daripada kayu. Okey, jom. Luar ni kehidupan betul lah. Wah, kita dah sampai ke Lost World. Bukan Lost World Pulau Tambun. Lost World Bukit Batu Lebah. Ya! Let's go. Okey, jadi kita boleh tengok sekeliling sekejap. Pusing, tengok atas. Okey, yang ini adalah salah satu tempat yang kita panggil Lost World. Sebab apa? Sebab kita boleh tengok belakang ni macam mana keadaan dia, memang lawa. Okey, ini kawasan pencarian kalau tak silap saya untuk pembangunan untuk pembangunan pula. Pencarian harta karun kalau tak silap saya. Okey, ini yang dah lama lah, yang dah lama. Sebab penuh dengan mistik dan penuh dengan cerita-cerita lama. Menyatakan yang Bukit Batu Lebah ni antara salah satu tempat persembunyian harta masa zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kononnya masa tu
sebelum 1511 sebelum Melaka di apa, jatuh ke tangan Portugis, kan. Harta-harta tu diambil, disimpan di kawasan bukit di kawasan Melaka, antara bukit yang tertinggi, dan disimpan dalam gua. Jadi antara salah satu sebab apa ni, para yang minat kepada harta-harta karun ni, dia akan carilah. Fakta tu boleh kita cari dalam, tak silap saya, ada satu buku yang telah ditranslate ke bahasa Inggeris. Kalau tak sebelum ni daripada Portugis. Jom kita boleh tinjau kawasan ni. Tadi nak pakai apa pasal dua kiri ni? Duduk kiri tak boleh. Tapi kalau color lain tak boleh. Masalahnya ada dua kiri. Saya pernah pergi urusan jenazah, dua kaki apa ni kanan. Aduh, nasib baik kasut tu besar. Aduh. Capai sebelah, kayu sebelah. Pokok. Kasut yang bunga banyak pun nak keluar ke. Ha? Dah habis di sini ya. Bawa tu boleh. Atas ni pun boleh. Cara ni tengok view. View tu. Yang penting view tu. Aduh, kau pula duduk depan. Kenapa? Ada orang lain. Aduh. Nak ambil lagi. Mistake. Baik. Curam. Nah. Okey, tadi si Ramdan ada kat bawah tu lah. Hati-hati licin. Ramdan dia ada, tak tahu mana, tapi ada kawasan bawah tu lah. Ini daripada atas. Abah tu, ada sekam ujung sana. Tu. Yang nanti kita tunjuk belah apa ni, Alur Gajah. Bagi you all, hari ni hari Sabtu. Gabung. Jadi rumput dia kita boleh makan. Dia punya sabut dia kita boleh buat baju starter. Okey, sekarang ni saya berada di atas puncak bukit Lost World tadi. Okey, kita boleh tengok view. Dia keliling. Kalau dia area sana dah boleh pergi ke Serkam, Melimau ke kan, ada sana. Okey, ke Melaka tu sana tu. Bukit Beruang, alamat mana Bukit Beruang ni tak nampak dah. Ada sana lah, sana. Tu Melaka. Okey, untuk di Alur Gajah ada sana. Sana. Tu. Dekat ada sana. Tu dekat apa ni, Apple Mosa. Kat sini ada satu tempat. Okey, dia ada satu tempat yang kat sini. Kalau kita guna kompas tu akan berpusing lah. Kawasan mana saya tak beritahu. Lepas tu kalau handset tu tak ada lain. Walaupun kat sini boleh 4G,
Kalau walkie-talkie tu ada bunyi macam kadang zot macam tu lah. Macam ada orang tekan. Berdekatan sini. Berdekatan dengan area di sini lah. Cuma lokasi dia saya tak dapat nak bagi tahu live ni. Okey, mungkin ada sebab lah. Okey, dulu kat sini bawah sana, area bawah sana ada satu gua yang boleh kita masuk, tapi gua dia tak adalah besar sangat. Memang ada pendapatan. Kita ada jumpa bekas-bekas ataupun pinggan mangkuk yang lama. Tapi saya dah tak jumpa kawasan mana. Mungkin sebabkan hakisan lah kan. Hakisan, jadi saya tak tahu. Banyak tempat yang saya troker dulu yang dah saya tak jumpa laluan dia. Saya tak jumpa pintu masuk dia. Lepas tu kawasan saya tahu cuma saya tak tahu jumpa pintu dia. Okey, termasuk juga gua yang kita nak pergi ni adalah salah satu lagi gua adalah gua kristal. Gua kristal ni dalam tu memang banyak batu-batu granite yang dah jadi macam kristal lah, yang lawa kan. Cuma yang tu pun saya pun dah lupa dia punya pintu masuk. Saya dah 3 kali 4 kali juga try cari kawasan tu tapi tak jumpa. Tapi yang kita pergi ni adalah gua Akar 3. Dulu memang kawasan pencarian tahi kelawar. Tahi kelawar oleh orang kampung untuk jadikan baja. Okey, jom let's go kita ke sana. Jadi so tak boleh nak lama-lama live nak turun. Dia terbolek juga ni sekarang. Kejap lagi sambung balik. Orang kat mana? Orang kat mana? Dekat sini dia punya tempat untuk tengok view ni dia boleh duduklah dalam 4-5 orang je. Ikut SOP 2 orang je. Penjarakan 2 orang saja. Nak naik tadi bawang tu lah. Oh. Bajet pasir tadi. Bersih-bersih. Baik tak? Baik-baik tak? Kitchen tu. Suram. Kena tunduk sikit. Duduk pun tak apa kak? Duduk pun tak apa. Nanti lah ni pun kita boleh bagi duduk. Melorot tak apa. Ambil apa? Potong ni tapi dia lah lagi selamat. So bahaya di situ. Ni turun bawah ni. Boleh. Pegang lah Mon. Siap, takut aku. Mon. Selain daripada tempat ni jadi untuk yang perminat burung kan, untuk beding di Taman Eco River, kita ada kat sini kurang-kurang kita ada 6 jenis hornbill, burung enggang, termasuk rhinoceros hornbill kan. Dia ada kat sini lah. Bukan dia datang hijrah dia memang duduk kat sini. Kita boleh dengar kong-kong dekat pokok-pokok yang tinggi lah. Dia suka pokok-pokok yang tinggi, dia akan hinggap. Kurang-kurang ada 6 jenis yang kita pernah rekod di kawasan sini. Termasuk enggang ringking, lagi birah gatal. Macam-macam lagi ada 6 spesies yang kita telah dapat kena pasti kawasan ni. Jom, jangan lupa yang minat pada beding. Jom. Oh, lupa. Satu lagi, dia aktif. Dia aktif dalam bulan 2, bulan 3 macam tu. Dan bulan 9, bulan 11. Dia aktif. Waktu senang cerita musim buah lah, ada musim buah. Sebab dia makan buah, dia makan juga binatang. Dia makan anak-anak cicak, anak ayam pun sesar. Okey, selain daripada buah. Buah yang kat sini sebab dia dah duduk kat sini, buah hara. Paling banyak kat sini kan. Pokok hara pun bersepah. Jadi tu antara buah yang dia makan. Jadi kalau dia ada, automatik pemangsa dia pun ada. Saya tak nak sebut apa dia. Okey, cari. Jom, let's go. Oh, ya Allah.
Okey, jadi sebenarnya trail ni dah 2 tahun kita tak lalu. Kan? Agak semak lah. Dan ni pun nampak semak. Jom, let's go. Dah. Terus ke kanan. Sini kan. Bukan, biasa kau tegak air pada depan, ni daripada ni. Okey. Kalau semua nak tahu, sini adalah tempat Salim movie yang pernah dirakamkan di gua. Ada sini Salim movie yang bertajuk Katakan Tidak Pada Cinta. Kan? Pelakon-pelakon dia termasuklah saya. Saya jadi orang kampung je kan. Pelakon ekstra katakan. Okey, Katakan Tidak Pada Cinta. Kat sinilah lokasi rakaman yang dibuat. Gua kita panggil lah gua akar 3. Kenapa? Dalam ni dia ada 3 akar. Daripada pokok daripada atas 3 je. 3 line dia. Akar itu sebab kita namakan gua akar 3. Jadi kita antara gua, cabaran gua yang amat dahsyat ni. Gua ni yang kita akan masuk ni. Kan? Jadi trail ni sebenarnya kita dah tutup saya rasa 2 tahun. Jadi track dia agak mencabar lah. Kalau next nanti saya mungkin akan buat track yang lagi senang. Sebab kalau ikut track yang sekarang ni, yang saya lalu tadi ni, yang track asal, memang cukup susah. Kan? Ada request kita masuk gua ni saja tanpa hiking hingga ke puncak. Sebab dia tas dalam gua ni pun saja buat masa ni tak pernah lagi orang habis 100%. Paling tinggi pun 75 atau 70% saja terus keluar. Ada kebanyakannya 50% daripada cabaran gua terus keluar. Sebab dia gelap dan sempit. Kemudian guide akan memang kena ada rapat dengan peserta. So selfie apa semua kita tak benarkan sebab dia akan skip. Bila skip tu laluan yang dia nak lalu tu dah tak nampak. Kan kita berpandukan dengan torchlight, kan berpandukan dengan torchlight saja. Jadi benda tu memang sukar kalau
kita nak buat rakaman. Jadi ini kita cuba juga buat rakaman. Kita sebab dalam ni line memang tak ada. Biasa kena pakai glove, torchlight headlamp dan torchlight tambahan lah. Macam saya ada tambahan, saya akan letak pada bag saya nanti. Okay, check it out. Follow saya, kita rapat dengan kod. Kita tengok dua AK3. Okey, untuk yang lakonan katakan tidak pada cinta, dia main sini lah. Sini depan sana kan. Memang dia dah masuk dalam bawah ni lah. Sebenarnya kita ada tagging, tapi tagging tu dah lama. Dulu untuk gua ni air dia panggang lutut, ada panggang pinggang pun tengah-tengah tu. Tapi disebabkan mungkin sekarang ni lah mungkin saya nak cakap apa lah, mungkin sawit kot, tanam sawit apa semua. Jadi kekurangan air tu jadi kurang. Jadi tak nampak. Ada air tapi dalam tu sikit-sikit dah. Ada. Kalau dulu setengah orang kampung dia nak cari umpan mancing, anak udang dia cari kawasan sini. Memang banyak anak udang. Sekarang ni air dia tinggal sikit je. Okey, jadi kita sama-sama rasai cabaran. Mungkin kita akan buat 50% sahaja. Sebab memandangkan kita tadi track teruk, kita kena bersihkan track tu memang agak mencabar. Sepatutnya pukul 11 ni kita dah ke Batu Kuala Buaya. Sekarang ni kita masih dekat sini sebab track dia memang dah 2 tahun tak berjalan. Okey. Jom kita masuk. Bag boleh tinggal. Ni dia sama macam gua Batu Maloi. Jadi atas dia pun memang tajam, lepas tu berair. Cuma air ni tak banyak lah. Okey. Hati-hati. Ni kita dah sampai. Okey, yang lain boleh follow kot terus. Dia tak adalah licin tapi berpasir. Ada bunyi air. Okey, ni gua AK3. Kena suluh bawah masuk. Boleh pasing dekat. Okey. Atas sikit. Okey. Gua AK3. Bukit Batu Lebah. Okey, kenapa? Ni dia. AK dia. Okey. 1, 2 dan 3. Nampak? 2 AK3. Okey. Okey, dah lain. Mana? Pause dulu. Dah. Okey, tak apa, teruskan. Okey. Jadi, laluan ni banyak. Okey, sama ada kita lalu daripada atas ni. Nanti kita balik pun kita akan lalu atas ni je. Laluan dia kita boleh terus ke sana. Boleh kamera boleh pusing ke sana. Ke arah sana saya suluh. Okey, itulah laluan dia lah sebenarnya. Untuk ni untuk penuhkan 50% cabaran gua daripada dalam. Okey. Gua AK3 Bukit Batu Lebah. Okey. Kalau kita terus ke atas, kita akan keluar terus ke Avatar. Okey, jadi mengambil masa paling kurang pun dalam setengah jam daripada gua ni lah. Kan? Satu cabaran yang agak mantap lah dalam cerita. Tapi ni kalau macam orang yang ada fitness dia okey, insya-Allah boleh lepas sampai 100% cabaran gua yang dibuat oleh kru bekas oleh kru Bukit Batu Lebah. Oleh kru Benz Maju Services.
yang telah buat track cabaran gua Bukit Batu Lebah. Ini yang kita begini adalah Bukit Batu 3, tapi dah satu tempat tu nama Bukit Batu Lebah, kita namakan juga dengan sempena Bukit Batu Lebah. Okey, boleh tengok. Okey. Tunjuk keliling. Boleh ambil gambar. Dia luas juga Masuk rugi lah. Nak rasa tak? Nak rasa dah ni? Cabaran sampai Hai. Sini dah cabaran dia. Okey. Wah. Tadi saya daripada sana saya boleh naik ikut sini, tapi tak perlu lah. Saya ikut track betul lah. Okey, kemudian kita akan pergi ke bawah ni. Okey, atas terus berdiri. Boleh tak? Bangun pelan. Menghadap kat batu. Okey, ni laluan kita ni hanya 50% sahaja. Okey, kita terus keluar. Kalau 100% tak ramai lagi yang boleh lepas lah. Paling lama pun 70% daripada cave ni. Ni track ni saya yang buat. Okey, jadi untuk 70% kita akan terus turun lagi. Tak keluar dari sini, kita akan turun. Laluan keluar memang cukup banyak. Kat sini semua ada laluan keluar kat atas. Jadi apa-apa masalah, saya rasa peserta tu tak boleh nak move on. Saya akan bawa keluar. Dia laluan dia banyak. Okey, jom. Kita keluar pergi ke Avatar. Mana sini ah? Sini ah. Saya kat sisi licin sikit. Ini akak bagi tahu tu eh. Dah pengalaman tadi. Oh. Sampai kat atas ni kan. Mana ni? Wait. Kat atas ni je. Akak tak nampak tu.
Okay, sekarang berada di Gua Akar 3. Memang nak sampai sini pun kita kena masuk melalui gua, iaitu kita kena memanjat, kita kena menaikkan badan kita, duduk macam mana, nak berdiri macam mana, kita nak capai akar-akar kayu yang ada di dalam di batu-batu di dalam gua tu untuk menaikkan diri kita ke atas. Memang kalau ikutkan pengalaman di sini memang mencabarlah, sebab mungkin yelah, sebab dah lama mungkin kita tak hiking ataupun mengikuti aktiviti-aktiviti lasak ni. Boleh dikira lasak jugalah, sebab kita perlu menguatkan diri kita lah untuk melalui cabaran-cabaran yang ada di dalam gua ni. Sebab ada kawasan di dalam gua ni, Gua Akar 3 ni, dia ada yang kawasan sempit, ada kawasan yang licin, berair. Jadi kita perlu berhati-hati dan kena semua tempat yang kita nak pijak, yang kita nak capai, kita kena tengok sama ada kayu ataupun tempat tu kuat ataupun kukuh. Sebab kawasan dalam gua ni ada yang curam. Sebab kalau tengok macam ni pun batu, bayangkan kalau kawasan ni kan memang curam lah, memang tinggi. So pada orang yang gayat tu memang seriau jugalah, takut jugalah. So daripada sini Gua Akar 3 ni sebenarnya kita akan bergerak menuju ke pokok avatar. So pokok avatar tu ada di atas ni. Memang kalau waktu malam pun memang cantik lah cahaya dia. Betul tak Abang Mat? Yap. Cuma sekarang ni pokok avatar tu ada satu pokok besar dah tumbang kena pada pokok avatar tu. Jadi tempat ni dah jadi semak lah, tak nampak sangat dia punya view dia. Kalau tak, ni antara tempat yang menarik lah, yang jadi kunjungan masa sebelum PKP lepas. Jadi insyaAllah kalau kita tengok, kita tapi tak tahu macam mana sebab dua pemeluk juga pokok yang tumbang tu. Jadi macam ni lah cabaran dia. Kalau trail tu kita dah tinggal lama. Okay, next kita jumpa di Batu Kepala Buaya. Tuan menguji ketenangan. Mana buaya? Jangan bergerak dulu, jangan bergerak. Jangan. Dah. Okey. Pegang beg. Ya, beg ni. Tengok bawah. Sabar. Yeah. Ketak lutut aku. Tapi ni bukan cabaran yang ni siapa yang minat kepada untuk menguji mental lah. Ini bukan cabaran yang ni siapa yang minat kepada untuk menguji mental lah. Okey. Boleh Kak? Okey, terus. Sampai depan lagi. Okey, pegang pokok dulu. Badan kena tegak. Okey, lepas tu ulurkan ni stick. Okey, lepas sikit lagi. Ulurkan stick bagi dapat limbah badan. Lepas ni, sikit lagi lekat. Okey, dekat lubang tu. Dia ada grip. Okey, bagi stick. Boleh imbang badan. Okey. Okey, kemudian pegang beg saya belakang. Rapat dengan saya terus. Imbang badan dengan pegang stick ni. Okey, pegang beg. Boleh, pegang beg. Pegang beg belakang. Okey, dah
bergambek dari belakang. Dapat dengar dari terus. Ibu dah dengar pegang stick ni. Okey, bergambek. Boleh, bergambek. Bergambek belakang. Okey, dah Bergambek ya? Dah, kau pegang. Bergambek ya? Dah, dapat pegang. Dah, boleh. Settle. Okey. Dah sana dah. Dia boleh duduk. Ikut sana. Mana? Kayu. Mampu bergaduh. Orang. Sudah pukul 1. Okey, jadi destinasi ataupun lokasi terakhir kita adalah batu kepala buaya. Mari kita tengok betul ataupun tidak. Okey, ini dia. Okey, kita boleh tengok bentuk dia. Kepala dia. Okey, ini bahagian pipi dia. Wah, kan? Ini bahagian yang belah atas dia. Ini kepala buaya. Buaya tak tahu. Ini buaya darat. Aja, boleh ikut saya, jom. Okey, bukan daripada satu sisi saja yang kepala buaya. Okey, sebelah side ni pun sama juga. Okey, side depan pun sama juga. Okey, boleh ikut saya lagi. Okey. Jadi sini kan dia macam pintu gerbang tau. Laluan memang cantik. Okey, dan bawah sana ada gua yang ada air. Yang macam saya cerita tadi banyak serangga seperti cekerik, lipan, spider, ya. Okey, boleh tengok kawasan yang ni ataupun boleh panjat dan lalu. Boleh tengok gua laluan macam pintu gerbang. Okey, boleh tengok. Okey, memang menarik lah. Kan? Jadi sini boleh nak selfie, nak bergambar. Kan? Macam dekat apa? Air keruh pun ada, betul? Dekat air keruh Taman Botanikal ada satu tempat tu, lorong-lorong. Ini yang nature. Yang nature. Okey. Boleh lalu. Okey. Kita selesai dan akan menuju ke kamp Bukit Batu Lebah. Jumpa lagi. Jom. Naik terus. Semua tu. Dekat batu tu.
Okey, jadi macam itulah apa ni kita punya apa ni eco experience. Jadi hutan ni dia ada hari juga tau kalau ingat hari hutan antarabangsa. Okey. Jadi setiap lebih kurang tak silap saya 21 Mac. Kalau dia punya birthday lah, hari hutan antarabangsa 21 Mac. Kalau APM 24 Mac. Beza sikit je. Jadi banyak aktiviti yang perhutanan buat. Contoh je macam kempen penghijauan apa ni Malaysia yang bermula daripada tahun lepas 2020 sampai sekarang untuk apa ni kempen 1 juta kalau tak salah saya 1 juta tanaman pokok. Maknanya dalam kempen tu dia suruh kita ambil gambar kita tanam pokok. Tak kira pokok apa. Dekat rumah ke dekat sini pun tak ada masalah. Boleh. Jadi setakat tu saja kita punya eco experience. Next nanti kita akan cuba lagi buat yang terbaik untuk lebih inilah proper sebab sekarang ni kita dah 2 tahun kot tak lalu track tu. Jadi memang jabaran dia cukup dahsyat lah sebenarnya cerita kan. Sepatutnya pukul 11, sekarang dah pukul 2 petang, perut pun dah lapar. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada penganjur daripada Perhutanan Melaka, daripada BPP Melaka, Motek Malaysia yang berada di Melaka serta Benz Maju Services yang menganjur program untuk eco experience. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.